Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Faid bin Nazri bersama rakan saya Nazirah binti Josni dan Nur Syafnil Ulfa binti Mustafa. Kami akan membentangkan tajuk pembentangan kami hari ini iaitu integriti di dalam penjawat awam. Definisi penjawat awam. Apa itu penjawat awam? Penjawat awam merupakan individu yang dilantik untuk memegang jawatan di dalam sektor kerajaan. Individu tersebut haruslah memiliki integriti yang tinggi kerana individu tersebut merupakan aset untuk kecemerlangan di dalam satu organisasi. Apa itu integriti? Integriti merupakan suatu kuantiti unggul yang wujud secara keseluruhan dan padu pada individu dan organisasi. Dengan kata lain, integriti adalah prinsip moral dan etika hidup yang baik. Nilai-nilai integriti yang perlu ada pada setiap individu seperti yang pertama, amanah, iaitu boleh dipercayai dan jujur semasa menunaikan sesuatu pekerjaan. Kedua, bertanggungjawab, iaitu seseorang individu memikul sesuatu tugasan dengan penuh tanggungjawab dan berkewajipan. Yang ketiga, ikhlas, melaksanakan tanggungjawab dengan jujur, suci hati dan tanpa mengharapkan sebarang balasan. Yang keempat adalah dedikasi, melunaskan sesuatu pekerjaan dengan penuh kesungguhan dan komitmen yang tinggi. Mengapa rasuah berlaku? Yang pertama ialah sikap ingin gaya hidup yang mewah. Kedua, sikap tamak. Ketiga, teladan yang buruk. Keempat, kelemahan sistem dan prosedur. Kelima, tidak patuh pada ajaran agama. Rasuah terjadi dengan pelbagai cara. Salah satunya seperti pemudah urusan dengan cara penjawat awam memohon ataupun meminta untuk dibayar bagi memudahkan sesuatu urusan. Salam sejahtera. Saya Nur Syafnil Ulfa binti Mustafa. Nombor metrik 258049. Dekat graf ni slide ni kita boleh tengok statistik yang saya ambil, yang pihak kami ambil untuk tahun 2020 pada Februari 2020, Januari, Februari, Mac, April, Mei dan Jun. Bagi Januari, kita dapat lihat peratus penjawat awam daripada pengurusan tertinggi adalah sebanyak bilangan 1, pengurusan dan proporsional 9, sokongan 31, yang menyebabkan peratus keterlibatan dalam rasuah sebanyak 50.62%. Itu bagi penjawat awam. Dan awam ni kita boleh tengoklah yang terlibat tu adalah swasta, orang awam dan lain-lain lah. So bagi Februari 2020, penjawat awam yang terlibat dengan rasuah adalah di bahagian pengurusan dan profesional, iaitu sebanyak 17 orang, sokongan 26 orang dan peratusan sebanyak 51.19%. Manakala bagi bulan Mac 2020, keterlibatan pengurusan tertinggi tiada, pengurusan dan profesional sebanyak 15 orang, sokongan 10 orang, di mana peratus bagi bulan Mac 2020 54.35%. Dan pada bulan April kita dapat lihat tiada pengurusan tertinggi dan tiada pengurusan dan profesional, hanya terdapat penjawat awam daripada bahagian sokongan, iaitu 2 orang sebanyak 20% pada bulan April. Transaksi perkhidmatan dalam talian bagi tahun 2020,
Dapat lihat di sini aplikasi dalam talian iaitu melalui sistem pengurusan aduan CMS. Aduan rasuah pada bulan Januari 53, Februari 35, Mac 37, April 26, Mei 34 dan Jun 58. Manakala aduan dia ada dua pecahan iaitu aduan rasuah dan aduan perkhidmatan pada bulan Januari 22, Februari 15, Mac 18, April 20, Mei 12 dan Jun 17. Dan bagi sistem tapisan keutuhan iaitu ESTK di bawah permohonan bagi bulan Januari 5057, bulan Februari 4476, Mac 3858, April 1571 dan bulan Mei 1845. Tindakan jabatan dan plan cadangan. Yang pertama, menandatangani memorandum persefahaman antara SPRM dan JPJ. Dalam memorandum tersebut meliputi perkongsian kepakaran dalam aspek pengesanan, penyaluran, maklumat, perkhidmatan rundingan, pendidikan dan latihan serta usaha-usaha peningkatan integriti dan mengukuhkan amalan nilai murni. Yang kedua adalah melaksanakan ikrar bebas rasuah yang diperkenalkan oleh SPRM. Yang ketiga adalah mewujudkan plan integriti JPJ yang mempunyai 10 perjalanan semakan seperti dalam raja. Yang keempat, model kalbu bertujuan untuk memberi gambaran umum dan ringkas bersifat simbolik dan tafsiran, antaranya adalah setiap huruf perkataan kalbu mempunyai maksud yang tersirat. Seperti Q, kalbu salim, yang bermaksud mencipta semangat kebersihan jiwa ketika menyampaikan perkhidmatan. Yang kedua, amanah, iaitu satu sifat yang membentuk struktur identiti dan jati diri dalam diri kita. Seterusnya adalah L, lisan, adalah bermaksud untuk mencetus stimulasi komunikasi yang positif dan berketerampilan. Bersih adalah sesuatu nilai murni untuk membangunkan sifat profesional. Seterusnya yang terakhir adalah U, ukhuwah pula adalah satu perkataan yang boleh ditafsirkan tentang pengukuhan personaliti insan yang seimbang dari segi spiritual dan intelektual dalam diri setiap warga organisasi. Kesimpulannya, kaedah dan pendekatan baharu yang mempunyai nilai hendaklah sentiasa difikirkan bagi memantapkan dan mengukuhkan organisasi. Gerak kerja sebegini akan meningkatkan kompetensi dan jati diri anggota serta organisasi untuk lebih bersaing dalam pentas yang lebih besar. Jabatan perlu menambah baik sistem kualiti dan perlu bergerak menuju kepada pengiktirafan ISO 37001/2016. Di satu aspek lain, struktur organisasi dan persekitaran kerja penjawat awam juga perlu berubah ke tahap lebih baik dan bagi memastikan tadbir urus yang lebih lancar. Jadi, marilah kita sama-sama membenteras gejala rasuah dan salah laku dalam jabatan kita. Pengurangan aduan pelanggan juga dapat dilaksanakan melalui pelbagai usaha lain seperti memantapkan lagi peranan unit pematuhan inspektorat dalam menjalankan audit dan pemeriksaan SOP. Jadi, marilah kita sama-sama menerapkan nilai-nilai murni dan bertanggungjawab agar dapat membenteras rasuah dan salah laku dalam jabatan kita.